Di pembukaan ini juga ada sesuatu yang sangat istimewa untuk wanita, suatu ilmu yang saya kira perlu dikongsikan bersama dengan anda semua kerana setiap wanita sekarang dah ada kerjaya, dah mempunyai pendapatan sendiri dan mereka jangan lupa bahawa mereka juga memikul amanah dan tanggungjawab untuk membayar cukai. Jadi pada hari ini, khusus untuk usahawan wanita, ambil tahu tentang cukai, kita cukup bertuah kerana kita akan bersama dengan pengarah bahagian pendidikan cukai Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Puan Niazlin Razwan yang telah pun bersedia di dalam talian. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey Puan, istimewa betul wanita ni Puan tapi mereka juga harus tahu dan dididik tentang cukai. Baik, mungkin kita nak membuka soalan kita pada hari ini adalah dengan adakah perniagaan yang dijalankan oleh usahawan wanita dikenakan cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia? Okey, terima kasih kepada wanita hari ini kerana menjemput saya. Jadi saya terlebih dahulu ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada wanita-wanita yang menceburi dunia usahawan kerana secara tidak langsung anda telah menyumbang kepada pembangunan negara ya. Jadi berbalik kepada soalan tadi, untuk slot ringkas ini saya fokuskan kepada usahawan wanita kita yang terlibat dalam kategori perniagaan mikro. Jadi jika kita melihat trend terkini, golongan suri rumah terutamanya giat menggunakan medium seperti Facebook dan Instagram untuk berniaga produk kecantikan, barang hiasan rumah, produk makanan dan macam-macam lagi. Jadi bagi mereka yang serius dalam perniagaan online, pendapatan mereka boleh mencapai 4 ke 5 angka sebulan ya, terutamanya yang menjadi ejen atau stokis produk yang berjenama. Jadi oleh itu, sememangnya usahawan wanita ini tertakluk kepada cukai pendapatan. Okey, mungkin ramai juga ingin tahu daripada segala sumber pendapatan dan sebagainya, bagaimana pihak LHDN sendiri menentukan usahawan wanita ini layak dikenakan cukai ataupun tidak? Okey, berbeza dengan mereka yang makan gaji ya Farin, di mana pendapatan tahunan perlu melebihi RM30,000 untuk mendaftar nombor cukai pendapatan. Namun untuk yang berniaga ni tidak ada pendapatan minimum yang ditetapkan untuk mendaftar. Jadi setiap keuntungan atau kerugian daripada menjalankan perniagaan ini perlu dilaporkan. Yang penting daftar dan lapor dulu sama ada layak atau tidak dikenakan cukai, itu adalah perkara kedua. Jadi ini adalah kerana kesalahan ramai peniaga bukan kerana tidak membayar cukai, tetapi mereka tidak melapor dan menghantar borang cukai. Tidak kira sama ada untung atau rugi, peniaga wajib melaporkan pendaftaran mereka. Jadi sekiranya telah berdaftar, maka usahawan wanita ni dia tidak perlu lagi risau dan takut untuk memuat naik dan memperagakan perkhidmatan dan barangan mereka ke laman sosial media kerana mereka telah pun berdaftar sebagai pembayar cukai. So yang penting sekali sebagai seorang usahawan wanita, mereka perlu terlebih dahulu mendaftar Puan Okey, tetapi juga sekarang kalau kita lihat trend sekarang, ramai yang berniaga secara sambilan daripada rumah dan kebanyakannya dalam talian ataupun online. Jadi boleh Puan jelaskan lebih lanjut tentang perniagaan online yang dikenakan cukai atau ada yang terkecuali ke? Okey, sejujurnya masih ramai lagi peniaga online ni yang belum berdaftar dan melaporkan pendapatan walaupun telah menjana pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Jadi keadaan ini mungkin disebabkan mereka tidak mempunyai maklumat atau pendedahan yang betul ya. Jadi pendapatan online yang boleh dikenakan cukai termasuklah pendapatan yang diterima oleh Insta-famous atau influencer melalui content review. Maka pendapatan ini memang perlu dilaporkan. Tak perlu risau untuk melapor kerana tidak semua pendapatan perniagaan itu dikenakan cukai. Setelah mengambil kira perbelanjaan yang digunakan, insentif, pelepasan dan rebate cukai. Dan sekiranya rugi pada tahun ini, contohnya rugi tersebut pun boleh dibawa untuk tolak daripada keuntungan di tahun depan. Okey, jadi itu adalah fakta sebenar tentang cukai yang Puan kongsikan tadi dan diharap kita mampu untuk mengubah persepsi usahawan wanita tentang membayar cukai ataupun ambil tahu tentang cukai ini. Tetapi ramai juga saya pasti tertanya, saya juga tertanya juga, Puan boleh kongsikan ke mana wang cukai yang dibayar oleh kita semua ini dibelanjakan? Ramai mungkin tak faham tu. Okey, sebelum itu saya ingin menyentuh dari segi manfaat ya Farin yang boleh dinikmati oleh usahawan wanita sebagai pembayar cukai ya. Sebagai contoh senang. Usahawan wanita ni biasanya katakanlah menjual 10 loyang kek lapis sehari secara online. Jadi permintaan semakin meningkat dan memerlukan dia menghasilkan 50 kek lapis sehari. Sudah tentu dia memerlukan modal untuk membeli tambahan oven contohnya ya. Jadi sekiranya usahawan wanita ini telah berdaftar sebagai pembayar cukai, ini akan memudahkan dia untuk mendapat pembiayaan kerana borang pengisytiharan cukai pendapatan adalah dokumen penting yang diperlukan oleh pihak bank bagi meluluskan permohonan pembiayaan. Jadi ini sudah pastinya akan meningkatkan lagi profil kewangan usahawan wanita itu sendiri dan memudahkan pembelian aset lain seperti kereta, rumah di masa akan datang ya.
Jadi selain daripada profil kewangan yang bagus, mendaftar sebagai pembayar cukai juga membuka ruang untuk usahawan wanita memperolehi berbagai bentuk geran dan insentif daripada kerajaan. Jadi salah satunya ialah geran khas prihatin atau GKP di bawah baru-baru ini Pemekasa, di mana sebanyak RM1,000 diberikan kepada lebih 1 juta peniaga mikro untuk memastikan kelangsungan perniagaan mereka ketika pandemik ini. Jadi, ke mana wang cukai ini dibelanjakan? Jadi dalam belanjawan kerajaan Keseluruhan 2021 dianggarkan sebanyak 40% hasil kerajaan terbit daripada cukai langsung, yang mana sebahagiannya diperuntukkan khusus untuk kumpulan wang COVID-19. Jadi hasil cukai ini sebenarnya lebih banyak yang telah banyak membantu kita, terutamanya di saat negara dilanda musibah pandemik COVID-19 ini. Jadi kepada usahawan wanita, anda bayangkan apabila anda telah mendapat geran dan insentif ini, kemudian anda berupaya pula untuk menjana keuntungan, kemudian anda akan sumbang kembali dalam bentuk cukai bagi membantu pula usahawan lain seperti kitaran dalam satu ekosistem. Jadi apa yang anda beri sebenarnya akan anda dapat semula dalam pelbagai bentuk kemudahan. Baik Puan, saya harap dah dapat mampu mengubah persepsi usahawan wanita kita. Baik, pesanan akhir kepada penonton wanita hari ini. Silakan Puan. Okey, saya menyeru kepada semua usahawan wanita untuk tampil mendaftar fail cukai supaya anda berada dalam radar bantuan kerajaan, di samping mudah untuk mendapat pinjaman dan meningkatkan profil kewangan dan perniagaan anda. Jadi tidak semestinya apabila mendaftar terus kena cukai. Yang penting anda tidak lagi perlu risau untuk menayangkan bukti kejayaan di laman sosial media. Dan sekiranya telah berjaya, anda sumbang semula dengan membayar cukai supaya dana tersebut akan terus membantu para usahawan yang lain. Jadi tarikh akhir penghantaran borang EB perniagaan ini pada tahun ini telah kita lanjutkan sehingga 31 Julai 2021 kerana pelaksanaan PKP 3.0 Baik. Tapi jangan tunggu saat akhir. Dan saya juga ingin nasihatkan kepada wanita-wanita di luar sana agar sentiasa berwaspada dengan sindiket penipuan penyamaran sebagai pegawai LHDN yang semakin aktif sejak hari ini Jadi berhati-hati dengan setiap panggilan, mesej, email maupun surat yang meragukan. Semak dulu dengan LHDN dan jangan jadi mangsa skamer. Baik. Okey. Terima kasih sekali lagi. Alright. Okey, Puan Nazrin Razwan, Pengarah Bahagian Pendidikan Cukai Jabatan Khidmat Korporat LHDN Malaysia. Terima kasih sekali lagi Puan. Baik, kita harap dapat memberi pencerahan kepada para usahawan wanita kita di luar sana. Saya kira topik hari ini di Kayat Perkahwinan ada juga perkaitannya dengan pendapatan, rezeki, tidak kiralah daripada suami maupun isteri, tetapi apa yang pasti setiap bahtera perkahwinan itu pastinya ada perkongsian, termasuklah perkongsian rezeki. Itu yang akan kita bincangkan pada hari ini, dan sekiranya anda ada sebarang pendapat atau apa-apa saja yang ingin dikongsikan bersama kami, sila ajukan komen soalan anda di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 atau di Instagram kami WHI TV3. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Sebentar saja lagi saya akan kembali bergandingan dengan Hawa Rizwana. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita Hari Ini.